Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi yang sangat mulia ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis untuk kita membincangkan kepentingan bahasa Arab memahami Al-Quran. Jadi pada pagi ini kita sebenarnya ingin membincang satu penerbitan hasil daripada Dr. Wan Rosli. Dr. Wan Rosli bin Wan Ahmad, seorang pensyarah kanan di Universiti Islam Antarabangsa yang mana telah membuat satu buku Teknik Faham dan Adam Kata Dasar Al-Quran. Buku ini adalah kaedah-kaedah yang terpilih dan teknik pemulih bagi yang belajar Arab tidak boleh-boleh. Maksudnya orang nak belajar bahasa Arab dia rasa susah. Tapi sangat mudah. Allah SWT memilihkan bahasa Arab untuk diturunnya Al-Quran. Tapi kita solat, Masya Allah, kita solat 5 waktu, bila waktu maghrib, isya, subuh, dibenarkan ataupun diarahkan untuk membaca surat. Tujuannya untuk bila imam membaca, yang duduk di belakang itu memahami apa yang imam baca. Tapi kita tak ambil kisah. Ramai kita setiap hari kita tak dapat peringatan. Kita sembahyang maghrib, isya, subuh kita tak dapat peringatan. Padahal waktu itu waktu yang untuk kita dapat peringatan sebagai bekalan untuk kita menasihati ahli keluarga kita, dan juga peringatan kepada kita, dan juga untuk kita menyampaikan kepada orang-orang di luar. Inilah kerja kita. Nabi dah tak ada. Kerja kita menyampaikan peringatan-peringatan melalui setiap hari kita solat itu kita dapat bekalan. Baik, kita mulakan pada pagi ini. Ustaz Farid cuba cerita sikit mengenai buku ini. Sebenarnya Ustaz Dr. Wan Rosli Wan Ahmad ni, bila dia buat buku ni, sebenarnya konsep dia ataupun sebenarnya mesej dia untuk kita menguasai ini, kerana dia kata kaedah yang dia pilih ini dan teknik ini adalah untuk pemulih bagi yang belajar Arab tidak boleh-boleh. Cuba Ustaz ceritakan sikit gambaran-gambaran untuk kita bagaimana nak menguasai buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pengurusi majlis pada pagi ini mengenai buku yang kita sedang bincangkan, Teknik Faham dan Adam Kata Dasar Al-Quran ni. Kitab ni yang sangat mudah. Walaupun mudah, kita harus mengingati sesama kita. Dia ada cara ataupun step dia untuk kita belajar buku ni. Sebab untuk memahami bahasa Al-Quran bukan satu perkara yang mudah. Kerana bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, tetapi tidak sama bahasa Arab yang biasa, kerana dia ada mengandungi balaghah sastranya. Jadi perkataan-perkataan yang digunakan dalam Quran kadang-kadang tak digunakan dalam percakapan. Jadi sebab itu diperlukan mufradat, vocabulary untuk dihafal dan dihadamkan. Sebab itu dalam kitab ini juga sebenarnya dia mengandungi seperti Qamus Al-Quran. Kalau di kedai kitab di luar sana ada satu kitab yang dikarang oleh Al-Asbahan, iaitu mengenai dengan mufradat Al-Quran, alif sampai ya. Dan kitab ini juga rujuk serba sedikit daripada kitab tersebut. Jadi dalam pengajian bahasa Arab, nahwu dan juga sorof, kita dalam skop atau konteks yang sangat luas. Dalam skop ataupun konteks yang sangat luas. Sebab contohnya wazan dalam sorof. Contohnya wazan dan juga
sorof. Sorof atau kita panggil wazan. Dalam sorof dalam Quran tak sebanyak sorof yang kita belajar. Ada sulasi mujarrad, rubai mujarrad, khumasi, ada rubai mujarrad, khumasi, sudasi, sulasi mazid. Jadi semua itu terlampau luas dan pecahan. Tetapi dalam Quran dia agak limited penggunaan dia, tidak seperti mana yang kita belajar dalam ilmu nahwu dan juga sorof. Dalam kitab Ustaz Wan Rosli dia ada buat satu seperti satu kertas yang mana dia menyatakan sorof wazan yang digunakan ada 9 sahaja, iaitu sulasi mujarrad, iaitu fa'ala, yaf'alu, yaf'alu, yaf'alu. Kemudian yang kedua af'ala yuf'ilu, dan yang ketiga fa'ala yuf'ilu dan juga fa'ala yuf'ilu. Itu semua adalah sulasi mazid, penambahan satu huruf. Itu kita pergi ke dalam belakang hari ini untuk bila orang dengar ni kita jangan buat pergi nampak susah. Kita sekarang ni kita nak cerita pasal nak memahami apa sebenarnya mesej yang nak dibawakan. Itu bila dah tarik cakap itu dah masuk pada orang-orang yang dah faham nahwu sorof. Jadi sekarang ni kita buka perbincangan kita ni untuk yang ringan dulu lah, supaya orang-orang yang biasa ni nak faham buku ni apa dia. Kalau cerita benda-benda yang detail benda tu biar belakangan lagi lah. Bila orang dah minat itu dia nak faham, pelan-pelan kita akan cerita. Sekarang ini sebenarnya kita nak cerita pasal Ustaz Dr. Wan Rosli ni dia bagi tahu sangat mudah. Bahasa Arab Al-Quran ini sangat mudah. Jadi daripada beberapa perkataan yang dia kumpul, dia kata 700 lebih mula-mula. Yang diulang-ulang selalunya kata-kata itu mula 700. Tapi dia boleh cut short, jadikan 200 lebih saja. Perkataan-perkataan yang sangat mudah untuk kita hafal. Jadi kita nak ringannya supaya bila orang dengar ni orang boleh faham. Jangan kita pergi masuk nahwu sorof apa-apa benda itu salah. Kita cakap benda yang mudah. Kerana buku yang dibuat oleh Dr. Wan Rosli ini juga adalah untuk kaedah terpilih dan teknik pemulih bagi yang belajar Arab tidak boleh-boleh. Baik, minta Ustaz Agung rahsia dia daripada 700 perkataan. Minta daripada 700 mula dikumpul pada 700, kemudian dipendekkan lagi yang perkataan-perkataan yang sentiasa diulang-ulang tu hanya tinggal 200 lebih saja. Yang ini yang kata Ustaz Dr. Wan Rosli yang perlu kita hafalkan kata-kata. Silakan uraikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, jadi tadi alhamdulillah dengan Ustaz Farid telah bagi tahu mengenai sedikit banyak tentang kitab ni. Kitab ni tajuk dia memang teknik faham dan hadam kata dasar dalam Al-Quran. Di kata dasar tu macam bahasa Melayu, itu contoh membaca, bacaan, dibaca, pembaca. Kata dasar dia berarti baca. Macam juga bahasa Arab. Bahasa Arab dari beberapa perkataan tu, contoh kita pernah dengar dalam bahasa Melayu ada maktub dan maktub. Mungkin kita pernah juga dalam bahasa Melayu kita pernah dengar maktab atau office. Kita pernah juga dengar kitab, buku. Jadi semua yang termaktub, kitab, maktab, itu tu ada kata dasar dia. Itu maktub tu dalam bahasa Arab tu. Kitab tu pun daripada bahasa Arab. Maktab tu pun daripada bahasa Arab. Jadi semua tu dia mempunyai kata dasar, iaitu kaf, ta dan ba. Yang tiga ini itulah kata dasar untuk perkataan-perkataan tersebut. Jadi kitab ni dia akan mencari dari beberapa perkataan dalam Al-Quran. Dia akan mencari dalam perkataan-perkataan tu, dia akan cari apa kata dasar dari beberapa perkataan tersebut. Jadi dan di sini pun dia dah tulis di belakang tu kamus perkataan bahasa Arab. Jadi dalam kamus tu dia dah menyesuaikan dengan kata dasar. Contoh kaf, ta dan ba. Di dalamnya ada kamus dia untuk
makna yang sama ataupun punya makna yang berlawanan. Jadi ada 4 benda yang ditulis dalam ni. Yang pertama adalah memahami kata dasar. Yang kedua adalah kekerapan kata dasar tersebut dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah perkataan bahasa Arab yang ada dalam bahasa Melayu. Yang keempat adalah senarai perkataan yang punya makna sama ataupun makna yang berlawanan. Jadi ada 4 poin dalam kitab ni. InsyaAllah saya rasa kitab ni sangat sesuai dengan kita yang baru belajar bahasa Arab. Ataupun kita dah pernah belajar bahasa, ini akan menguatkan kefahaman kita dan kita boleh apply terus dalam bila mana kita nak memahamkan Al-Quran. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Agong. Baik, sebenarnya kita ni sangat mustahak. Jangan kita duk kata susah. Kalau kita duk kata selalu susah, dia akan jadi susah. Syukur alhamdulillah. Ustaz Dr. Warusli ni dia telah bergerah dia punya masa dia, tenaga dia. Macam mana nak cari kaedah-kaedah yang boleh memudahkan semua orang yang kita ni duk mengaku kita ni sebagai seorang Islam ni. Kita duk baca Al-Quran melalui solat semua, tapi kita tak mampu nak ambil berat untuk kita nak memahami apa yang kita baca. Jadi melalui apa yang saya pernah dengar daripada Dr. Warusli itu, dia kata kita kena menguasai kosakata, vocabulary. Vocabulary ini perkataan-perkataan dasar ini sangat mustahak untuk kita baca dan hafal. Dengar? Jadi ini sangat mustahak. Vocabulary pertama ialah perkataan-perkataan dasar ini yang perlu. Asalnya mengikut Dr. Warusli dia menyatakan ada 700 lebih. Tapi bila dia cek balik, dia tengok perkataan-perkataan ini kadang-kadang saja pakai, tapi perkataan-perkataan selalu yang banyak diulang-ulang itu tak banyak. Lebih kurang 250 lebih begitu saja. Jadi kalau setiap hari kita boleh hafal antara 5 perkataan ke 7 perkataan, masya-Allah, 200 lebih, tak banyak mana. Dalam sebulan kita dah boleh dapat dah perkataan-perkataan yang sentiasa digunakan dalam Al-Quran. Minta Ustaz Farid ulang balik tajuk-tajuk yang mudah-mudahnya yang kita boleh bagi. Ulang Ustaz Farid. Perkataan-perkataan yang macam mana yang perkataan-perkataan yang ada tu yang perlu kita hafal, kita ambil berat. Macam mana cara dia? Teknik dia tu macam mana cara kita nak hafal? Sebenarnya dalam penggunaan kitab ni, dia ada menggunakan bar, petak lah. Jadi ada yang 4 bar, ada yang 5 bar. 4 bar lah, 4 bar tu maknanya banyak sangat dalam Quran. Kalau 3 bar tu maknanya kekerapan yang banyak juga. Kita tengok ada yang warna merah tu, bagi tunjuk sikit. Ini bar dia. Jadi yang Ustaz Farid maksud tadi ni adalah 1, 2, 3, 4 bar. Bila 4 bar ni bermakna perkataan ini sentiasa digunakan. Kemudian di sini ada perkataan 1 bar. Yang dia boleh sebutkan. Ceritakan. Jadi kalau 4 bar ni makna kekerapan dia terlampau kerap penggunaan ya. Contoh perkataan ba'indal. Ba'indal ni banyak dalam Quran. Ba'ida, ba'uda, bu'dun, ab'ada. Walaupun maknanya lain, tetapi penggunaan ba'indal itu banyak dalam Quran. Ba'da itu semua 4 kekerapan, 4 bar yang menunjuk kerap sekali datang dalam Quran. Ada yang 3 bar. Contohnya di sini ba'insa. Ada ba'asa ya ba'asu. Ada ba'asun im ba'asa. Ini semua 3 bar, kerap juga tapi tak sekerap seperti 4 bar. 2 bar kadang-kadang. Kalau 1 bar jarang-jarang. Jadi itu semua kita gunakan kaedah ni supaya pelajar-pelajar hafal. Sebelum ini kita cuba juga kamus daripada alif sampai ya, kita cuba berikan pelajar-pelajar hafal huruf alif.
daripada ini macam mana dia boleh keluarkan 4 bar, 3 bar, 2 bar, 1 bar. Cuba uraikan. Sekarang kita dalam kitab ni ada yang ha, ba, ba. Yang kelompok huruf yang mempunyai kata dasar ha, ba, ba itu ada 4 bar dia. Maknanya sini ni 4 bar ni dia kerap sangat, banyak dalam Al-Quran. Ada yang di bawah dia tu ha, ba, ra. Kelompok perkataan sini ada 2 perkataan sini yang mempunyai kata dasar ha, ba, ra. 2 perkataan ni tak ada banyak dalam Al-Quran pun. Cuma ada 1 bar di sini. Maknanya dia sangat sedikit dalam Al-Quran. Jadi tapi kalau yang ha, ba, ba ni kerap dia ada 4 bar. Maknanya dia banyak. Kita boleh ambil kan contoh perkataan ha, ba, ba. Ha, ba, ba. Kita ya. Ada pen lain. Mata-mata. Mata-mata. Apa yang elok ni? Ada lagi yang lain? Jangan tengok yang lain apa. Contoh kata dasar yang mempunyai yang ha, ba, Ada ba. lagi mata. Kata dasar ha, ba, ba. Di bawah kata dasar ha, ba, ba ni ada 5 perkataan. 5 perkataan yang mempunyai kata dasar ha, ba, ba. Ada 5 perkataan. Kita ambil perkataan pertama ahabba. Ahabba. Ini ni perkataan ahabba ni mempunyai kata dasar ha, ba, ba. Kita boleh jumpai di sini. Ada ha, ada ba. Ba sabdu ni maknanya ada 2 ba sini. Ini tu perkataan ahabba mempunyai kata dasar ha, ba, ba. Ada di bawah tu lagi hubbun. Kita mungkin selalu dengar hubbun. Ada hubbun atau mahabbatun. Atau mahabbatun. Perkataan ni pun mempunyai kata dasar ha, ba, ba. Hubbun ha, ba, ba. Sini pun di sini ada ha, ba, ba. Jadi 2 perkataan ni mempunyai kata dasar ha, ba, ba. Ada 5 perkataan di sini. Ada habbaba, ada istahabba, ada habbun atau habbatun. Yang ke-5 perkataan ni baru 2 kita senaraikan. Ada 5 perkataan. Yang ke-5 perkataan ni mempunyai kata dasar yang sama, iaitu ha, ba, ba. Dan juga dia mempunyai kesamaan makna selalunya. Okay. Kesamaan makna dia, kalau kita tengok ha, ba, ba, ini ni yang perkataan punya makna ha, ba, ba ni, dia ada kaitannya dengan makna sayang. Ya. Contoh yang ahabba. Ahabba ni makna dia sayangkan atau lebih sayang, lebih disayangi. Sayangkan. Ini makna dia sayangkan. Kalau hubbun makna dia kasih sayang. Jadi dia ada kesamaan. Di bawahnya ada lagi habbaba, menanam perasaan sayang. Di bawah tu ada lagi istahabba, lebih diutamakan atau lebih disayangkan, lebih diutamakan. Ada juga ada makna perkataan-perkataan yang mempunyai kata dasar hababa ni ada kaitannya dengan sayang, perkataan sayang. Jadi kalau 5 perkataan ni mempunyai kata dasar yang sama, boleh jadi makna dia tu pun ada keserupaan. Kalau di sini ada sayang, pertama sayangkan, ahabba. Yang kedua hubbun, makna dia sayang atau kasih sayang. Yang ketiga nanti tu di bawah tu kalau dalam kitab tu tengok ada habbaba, menanam perasaan sayang. Jadi kalau kata dasar dia sama, berkemungkinan besar makna dia pun akan serupa-serupa walaupun ada perbezaan sedikit. Jadi itu guna dia. Jadi ni senarai itu banyak. Dari ha ya. Okey, yang lain ada lagi yang lain. Kita ambil lain pada ha. Kita ambil kita ambil yang di sini. Yang a, la, ain, lam, mim. Ain, lam, waw. Ni kata dasar dia. Di bawah ain, lam, waw. Okay, kita tulis sini.
Sini ain. Ain, lam, waw. Ini kata dasar dia. Atau kita ambil yang lain. Kita ambil yang lain juga. Ini ada waw. Nanti ini ada khas tajuk khas dia. Kita ambil yang senang sedikit. Yang berat dan senang. Contoh yang ni. Yang ni ra. Ada perkataan, ada kata dasar ra, fa, ra. Di bawah ada tu ada senarai perkataan-perkataan yang mempunyai kata dasar ra, fa, ra. Di antaranya ada dalam ra, fa, ra. Ada di bawah tu istaghfara. Ada di bawah tu maghfirah. Di sini ni ghafara. Ini kata dasar dia gha, ghain, fa dan ra. Lepas tu istaghfara. Istaghfara ni pun asal perkataan dia, kata dasar dia adalah gha, fa dan ra. Maghfirah itu pun asal kata dasar dia adalah gha, fa dan ra. Jadi tiga perkataan ni pun mempunyai kata dasar yang sama, iaitu ra, fa dan ra. Yang ini, yang tiga ni, yang kata dasar dia ni. Itu kata dasar. Dan berkemungkinan besar macam saya cakap tadi, makna dia pun ada keserupaan, ada kesamaan. Kalau ghafara makna dia kita tengok dalam kitab ni mengampunkan, memberi ampun. Istaghfara meminta ampun. Kalau yang maghfirah makna dia keampunan. Jadi dia ada kesamaan makna. Jadi itulah kalau kita boleh dapat kata dasar, kita boleh memberi makna untuk perkataan-perkataan yang lain yang mempunyai kata dasar yang sama. Baik, Ustaz Khalid, cuba bagi saya. Minta Ustaz Khalid cuba bagi definisi yang sebenarnya kata dasar. Apa maksud kata dasar ni? Hanya orang kita dah dengar kata dasar apa dia sebenarnya kata dasar tu? Kata dasar ni makna kalau kita sebut dalam bahasa Inggeris kita kata root word. Root ni akar. Word tu perkataan akar. Ataupun perkataan kita panggil perkataan apa? Perkataan asalnya. Jadi kita lihat. Sebenarnya dalam bahasa Inggeris pun contoh bahasa Inggeris asalnya give. Contoh, give. Kemudian dia boleh jadi past tense, buka pula jadi give. Kemudian dia boleh jadi principal apa? Dia jadi given. Given. Ada juga dia boleh tukar. Asalnya given. Give saja, tadi boleh tukar. Jadi macam tu juga dalam bahasa Arab kita dia ada perkataan contoh daripada ha, sin dan juga nun. Dalam kitab ini dia akan jadikan perkataan hasilun ni ada dalam Quran. Ini adalah root word, perkataan akar, asalnya, perkataan dasar. Sebab selalunya perkataan dalam bahasa Arab selalunya 3 huruf asal. Kadang-kadang ada 4 huruf. Kita boleh tengok dalam Quran ada tak asal 4 huruf, tapi selalu 3 huruf lah. Tapi dalam selain daripada Quran ada yang 4 huruf asal. Jadi kita tengok hasinun. Hasinun ni ada yang bermakna husnun. Okey, husnun ni makna apa? Husnun ni makna isim masdar, iaitu makna kebaikan. Nampak? Kebaikan. Kemudian apakah fi'il madhi dia? Fi'il madhi dia adalah hasuna. Hasuna. Apa maksud hasuna? Menjadi baik. Menjadi ia baik, jadi baik. Jadi ini semua ada dalam buku Ustaz Warisli. Sebab apa? Sebab ini ada dalam Quran. Kemudian seterusnya dia ada kata hasanun. Ini husnun, isim masdar. Ada hasanun. Hasanun tu apa? Hasanun tu adalah sifat musyabbahah. Maknanya sifat musyabbahah orang yang baik. Orang yang baik. Ini pun ada dalam Quran. Hasanun, hasunah, husnun dalam Quran. Lagi apa lagi? Dalam Quran ada juga disebut sebagai hasanatun. Nampak? Hasanatun. Hasanatun pun dalam Quran. Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah maksudnya kebaikan. Kebaikan. Husnun kebaikan tapi di isim masdar.
Ini adalah kita panggil isim lah, isim singular. Kita panggil isim mufrad. Jadi ini semua ada dalam Al-Quran. Satu lagi dalam Quran, hasanatun bermaksud kebaikan, sama dengan makna ni. Jadi ini semua baik lah ya. Dia root dia tu baik lah. Root dia asalnya sin nun. Yalah. Tapi tak boleh datang dalam Quran, baris berbeza. Baris berbeza. Semua sin nun, sin nun, sin nun, sin tambah ta je. Semuanya adalah dalam Quran tetapi memberi implikasi makna yang berbeza. Dari kata baik lah. Daripada baik, hasinun tu makna baik. Husnun adalah isim masdar, makna kebaikan. Daripada isim masdar daripada fi'il hasuna, iaitu menjadi baik, fi'il lazim. Kemudian hasanun adalah orang yang baik, sifat musyabahah. Kemudian hasanatun adalah isim mufrad. Satu lagi dalam Quran ada juga sebut ahsana. Ahsana. Ahsana maksud apa? Ada dalam Quran. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ahsan taqwim. Ahsan. Ahsan taqwim tu isim tafdil. Ahsan taqwim. Tapi di sini ahsana fi'il. Fi'il. Dalam Quran ada dalam sebelum suratul Al-Ankabut, suratul Qasas ada sebut ahsanallah wa ahsin. Jadi ahsana ini adalah berbuat baik. Apa maksud berbuat baik? Maksudnya kita buat baik dengan orang. Itu beza. Sebab apa beza? Di sini ahsana berbuat baik, hasuna mana menjadi baik. Ini fi'il muta'addi ada maf'ulun bih, ini fi'il lazim tak ada maf'ulun bih. Cuma dalam bahasa Arab dia lebih luas. Ada dipanggil sebagai istahsana. Istahsana. Istahsana tidak didatangkan dalam Quran, tidak datang dalam buku Sa'wan asli. Sebab apa? Istahsana ni tidak ada dalam Quran. Walaupun ada dalam penggunaan bahasa Arab. Istahsana bila ada alif sin ta di depan ada makna talabul fi'li, ada yang bermakna menganggap. Dianggap benda terbaik, istihsan. Istihsan. Istahsana tak ada. Satu lagi tahassana. Tahassana berhias-hias baik, makna buat-buat macam baik, tahassana. Tahassana pun ada juga penggunaan dia. Tahassana. Berhias dengan kebaikan. Tetapi masalahnya tahassana ini dia ada dalam penggunaan bahasa Arab, tidak ada dalam Quran, tak didatangkan dalam buku yang kita pelajari di tempat kita. Sebab apa? Istahsana, tahassana tidak ada dalam Quran. Yang ada dalam Quran ahsana, husnun, hasuna, hasanun, hasanatun, dan ahsana ini adalah kita panggil fi'il sulasi mazid, penambahan satu huruf. Dan ini adalah fi'il madhi, perlu kepada maf'ulun bih. Husnun adalah isim masdar daripada hasuna, hasuna fi'il madhi, dan fi'il lazim tak ada maf'ulun bih. Hasanun sifat musyabahah, hasanatun isim mufrad. Semua ini penting dalam memberi implikasi makna dalam buat terjemahan. Okey. Kita boleh tengok dalam buku Sa'wan asli daripada perkataan hasinun. Boleh rujuk di situ. Baik. Hari ini sebenarnya kita dalam mukadimah. Kita tak nak cerita betul buku ni belum lagi. Tapi daripada buku ni kita boleh tengok kandungan dia. Macam mana kita nak guna buku ni. Jadi buku ni sangat susah lah. Yang paling susah tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, buku ini perlu kita ada. Dia Ustaz Wan Rosli, dia buat 2 buku. Package dulu sekali. Jadi bila kita nak start mula nak mengajar nanti, setiap orang sangat mustahak belum ada buku ini. Baik, saya tengok daripada sini kandungan. Satu ialah kaedah. Dia ada cerita pada kaedah terpilih 1, 2, kaedah terpilih 3, 4 sampailah ke 7. Dia ada 7 kaedah terpilih, iaitu dimulai dengan berdasari kata dasar, tersasar mencari kata dasar, corak kata kerja, daripada madhi kepada mudhari, daripada madhi kepada mudhari untuk wazan, huruf ilah, membentuk kata kerja suruhan. Kemudian dia ada ujian. Kena ada ujian. Jadi kita nak belajar tu ada ujian. Hari ini kita saja memperkenalkan ya. Kerana sangat mustahak. Kita sangat-sangat mustahak untuk kita belajar bahasa Arab Al-Quran. Kerana setiap hari kita nak baca melalui solat itu. Jadi kita kena berusaha. Jam nak bagi kita faham ialah Allah. Kita kena yakin.
Nak betul-betul bagi kita menguasai bahasa Arab ni Allah. Kita dekat dengan Allah, kita rayu pada Allah. Tolonglah ya Allah, bagilah kami faham ni. Ini kau pilih bahasa Arab ini sebagai bahasa Al-Quran. Kami perlu sangat-sangat untuk menguasai bahasa Arab. Kita mulalah dengan cara yang pertamanya kita tak usah ambil belajar. Kalau kita beginners yang jenis slow sikit, kita ambil belajar bahasa Al-Quran. Yang belajar nahwu sorof ni sangat susah. Pelajar-pelajar semuanya kena belajar nahwu sorof. Pelajar-pelajar kemampuan mereka tinggi. Jadi mereka boleh belajar grammar. Tapi kita pada hari ini kita membicarakan mengenai buku. Jadi Ustaz, cuba Ustaz cerita lagi Ustaz. Cerita lagi mengenai kata-kata dasar tadi 4 bab. Daripada setiap huruf-huruf tu dia jadi 3 bab. Contoh-contoh macam cuba urai betul-betul bagi kita faham. Dan saya juga sekejap lagi saya akan memaklumkan bagaimana nak mendapat buku ni. Cuba Ustaz pilihkan perkataan-perkataan yang ada 4 bar. Daripada satu huruf tu ada yang 1 bar. Tapi daripada tu ada 4 bar, tak banyak. Jadi daripada semua tu Ustaz Wan Rosli kata daripada Al-Quran ni dia hanya ada 200 perkataan lebih. Ya, ada 4 bar lah. Yang selalu digunakan, diulang-ulang dalam Al-Quran. Sila ulang lagi sekali Ustaz. Jadi macam mana jelaskan sama Ustaz Farid tadi? Dalam contoh yang di dalam kamus Al-Quran tu dalam kitab ni juga kita tengok yang di bab yang fa. Yang bagian yang fa. Kalau ada punya kitab di dalam tu dia dah tulis dia ada kata dasar. Kata dasar tu di sini adalah fa, ta dan ha. Fa ada fa, ta dan ha. Di sebelah tu dia buat 4 bab. Maknanya ini kerap dalam Al-Quran. Banyak perkataan di dalam Al-Quran. Di antara perkataan yang mempunyai kata dasar fa, ta dan ha adalah ada 4 sini ni. Ada 4 perkataan yang mempunyai kata dasar fa dan ta dan ha. 4 perkataan ni ada dalam Al-Quran. Sebenarnya banyak lagi perkataan yang mempunyai kata dasar fa dan ta dan ha. Tapi perkataan yang lain tu tak ada dalam Al-Quran. Tapi yang 4 ni ada dalam Al-Quran. Nah, contoh jadi fa, fatahah. Fatahah. Ada lagi perkataan fathun. Ada di bawah tu perkataan fatahah. Ada lagi istaftaha. Ada 4 perkataan. Yang keempat-empat ni mempunyai kata dasar yang sama, iaitu fa, ta dan ha. Dan yang ini ni ada 4 bab. Kerap dalam Quran. Atau dalam istilah tadi kita dengar dan tak banyak dalam bahasa dia root word. Atau kata dasar dalam bahasa Melayu. Contoh kita tengok sini. Sini ada fa, ta dan ha. Inilah kata huruf yang kata dasar dan perkataan ni. Atau sini fa, ta dan ha. Sini ada fa, walaupun sini syabdu kita ambil yang satu ta tu, lepas tu ta, fa, ta dan ha. Ini tiga-tiga ni sama kata dasar dia, fa, ta dan ha. Ini pun juga fa, ta dan ha. Yang alif, sin dan ta ni adalah kata tambahan dia, imbuhan dia. Jadi keempat-empat ni kata dasar dia adalah fa, ta dan ha. Apa guna dia? Kita memahami kata dasar sebabkan kalau perkataan ini mempunyai kata dasar yang sama, dia selalunya ada kesamaan makna. Selalunya ada kesamaan makna. Ada makna itu berkaitan. Contoh di sini, fataha makna dia membuka. Kita tengok di sini, fataha makna dia membuka. Lepas tu fathun makna dia pembukaan. Ada keserupaan dia, membuka, pembukaan. Kalau fataha makna dia membuka seluas-luasnya. Di bawah tu
Istaftaha maknanya dia meminta diberi kemenangan. Ini agak berbeza sedikit. Tapi majoriti daripada 4 ni makna dia ada kesamaan, iaitu pada kata buka. Ada membuka, pembukaan, lepas tu membuka seluas-luasnya. Jadi kita mesti faham kata dasar ni agar kita memudahkan memahami perkataan-perkataan lain yang mempunyai kata dasar yang sama. Itu contoh yang ini geram. Ada ke yang tak geram? Kita tengok di sini. Ada yang di fa, ra, ra. Fa, ra, ra ni satu je ba dia. Satu je ba dia. Maknanya dia tak ada dalam, sangat sedikit dalam Al-Quran. Ini yang perkataan yang kata dasar yang sangat sedikit dalam Al-Quran. Cuma ada sini ada satu ba saja. Jadi itulah penjelasan mengenai kekerapan kata dasar, perkataan-perkataan yang punya kata dasar dalam Al-Quran. Terima kasih Ustaz Agong Terima kasih banyak atas penjelasan. Jadi tuan-tuan, sabarlah, kita dalam satu hari mana boleh kita dah faham semua. Kita akan ulang sehingga semuanya menjadi mudah. InsyaAllah. Kita yakin, kita berdoa selalu, kita bertawakal, kita praktik, kita berdisiplin, kita ulang gunakan kosakata. Dia punya vocab tu selalu kita guna, InsyaAllah akan jadi senang. Ini baru hari pertama, baru mukadimah hari, baru kita baru kenal. Jadi Ustaz Farid hari ini dia tulis tu nombor-nombor telefon yang mana boleh tuan-tuan, puan-puan hubungi untuk mendapatkan buku Dr. Wan Rosli. Dia lantik Ustaz Tafiz At-Taqwa untuk menjadi pengedar buku ini. Dia buat 2 set. Satu ini adalah sebuah nota-nota dia semua ni, teknik-teknik faham hadam kata dasar Al-Quran. Yang lagi satu ialah latihan kaedah kata dasar bahasa Al-Quran. Jadi bila kita buka mula kelas tadi, kita akan follow the book. Muka surat berapa, muka surat setiap hari. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah bantu kita untuk kita menguasai bahasa Arab Al-Quran. Jadi insyaAllah saya rasa kita pada asasnya kita dah cakap banyak. Ada apa nak tambah Ustaz Farid? Tak ada apa dah. Tak ada apa ya. Untuk hari ini hanya mukadimah. Yang paling mudah tuan-tuan, nombor telefon ini tuan-tuan boleh hubungi. Tempat kami ialah Ustaz Tafiz At-Taqwa, nombor 2 Jalan Pawak, off Jalan Keramat Hujung, Datuk Keramat. Kita punya cawangan nombor 43 Jalan Maktab, off Jalan Sultan Yahya Petra ataupun off Jalan Padang Tembak, depan dengan Kementerian Pertahanan. Jadi boleh datang ke sana untuk dapat buku. Kita memang ada stok lagi. Tak banyak pun, ada tinggal lagi 20 lebih. Kita ada. Harga untuk 2 buku ini RM60. Jadi Ustaz Wan Rosli dia kata kena beli 2. Dia bungkus 2 buku. Dia jual 2 buku RM60. Kalau beli banyak mungkinlah ada diskaun. Bolehlah kita beli, kita hadiah kepada kawan-kawan kita. Kerana mempelajari bahasa Arab Al-Quran, kita perlu usaha betul-betul. Jangan cepat-cepat kata susah. Kalau kita kata susah, pasti perkara susah itu terbuku dalam hati kita. Kita tak mau langsung ambil berat. Jadi ini kita nak belajar bahasa Arab Al-Quran. Kemudian ada lagi kelas kita belajar Nahwu dan Shorof, grammar, iaitu pengajian bahasa Arab. Di Pusat Tafiz At-Taqwa ini kita ada, sekarang ni baru masuk grup yang keempat, 3 bulan. Masya Allah, pelajar-pelajar kita terbukti belajar 3 bulan, sudah masuk belajar alim. Sudah terbukti, tak susah. Hanya yang paling susah bagi pelajar-pelajar yang sekolah Tafiz yang datang kepada kita, ataupun sekolah agama, dia datang belajar 3 bulan, dia usaha nak jadi hafiz. Dah sampai 10 juzuk, dah 4 tahun, 5 tahun, ada 6 tahun, doa hafal. Tak boleh, memang dia tak boleh nak jadi hafiz. Tapi bila dia switch sekejap, dia masuk, dia berhenti, dia masuk ke sekolah kita belajar bahasa Arab, pengajian bahasa Arab, program 3 bulan secara insentif. Duduk di sini pagi, petang, siang, malam, belajar dia punya grammar betul-betul dengan tasrifnya, menyanyi lagu-lagu. InsyaAllah semuanya lekat.
dah terhasil. Betul Ustaz Agawai? Dapat grup. Ini ada guru-guru kita daripada Kyrgyzstan, daripada Vietnam. Daripada Vietnam, mereka pun dulu belajar alim 6 tahun, 7 tahun belajar dulu. Tapi bila mereka tengok kita punya metode di sini 3 bulan yang kita ambil daripada Magelang, daripada Ustaz Dr. Syam, Ustaz Pak Kiai kita, Ustaz Syamsul Ma'arif, kita ambil daripada Magelang, baru kita perkenal di Malaysia. Masya Allah, sangat-sangat mudah. Kerana belajar bahasa Arab ini mengikut guru-guru yang ada di sini, mereka belajar di Akademi Pengajian Islam, teman-teman. Mereka belajar setiap tahun. Kalau di universiti bersama, ada setiap tahun ada mata pelajaran Nahwu dan Soroh. 3 tahun, 4 tahun masih ada lagi. Tapi Masya Allah, duduk di sini 3 bulan, pagi, petang, siang, malam, tidak ada lain. Hanya waktu lepas subuh mereka belajar hafazat sehingga jam 7.30. Daripada jam 5 pagi sampai 7.30 hafazat mereka. Yang lama-lama waktu maghrib pun hafazat. Kemudian 8.30 kelas kita bermula dengan kelas bahasa Arab, Nahwu dan Soroh, pengajian bahasa Arab. 3 bulan, Masya Allah, terbukti dapat menguasai grammar. Jadi kita sekarang ni pasal kita tengok pelajar-pelajar dulu-dulu, grup pertama, grup kedua, ada sedikit kelemahan. Mereka belajar grammar, tapi bila buka Al-Quran suruh mereka terjemah, mereka tak boleh. Kerana perkataan-perkataan itu tidak ada pula dalam pengajian Nahwu dan Soroh. Jadi Alhamdulillah, Dr. Wan Rosli kita diperkenalkan bila kita timbulnya kerisauan. Macam mana ini bila budak-budak ni duk belajar grammar, mereka pulang ke rumah, mak bapak tanya, buka Quran suruh dia bagi terjemahan, tak boleh. Jadi sebab itulah bila Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan kita kepada guru dia, Dr. Wan Rosli telah memperkenalkan buku. Jadi sekarang ini dalam belajar 3 bulan, satu mata pelajaran dia ialah kita nak menguasai bahasa Arab Al-Quran. Setiap pelajar-pelajar yang belajar 3 bulan, dia akan memahami bahasa Arab Al-Quran. Selain daripada menguasai Nahwu dan Soroh. Baik Ustaz, ada apa nak cakap lagi Ustaz? Dan apa? Bagi semangat untuk orang belajar ni. Jadi setelah kita tengok kitab ni, ada nampak kemudahan kita untuk mempelajari. Jadi kalau ada kesempatan, ada kemudahan yang kita tahu, maka kita ambil kesempatan dan kemudahan tersebut. Jangan kita lalaikan. Jadi ada kitab yang mudah, kita belilah kitab ni, kita pelajari. Kalaupun tak dapat kita belajar seorang-seorang, boleh tengok di live kita nanti di Facebook ataupun di YouTube kita. Jadi insya-Allah dengan mempelajari bahasa Al-Quran ini, insya-Allah memperbanyak pahala kita, juga akan memperbanyak wawasan kita, pengetahuan kita mengenai bahasa Arab. Jadi sekarang ni kita mungkin tak ambil perhatian dengan bahasa Arab, kita banyak mempelajari bahasa Inggeris, banyak bahasa-bahasa lain. Itu penting. Tapi bahasa Arab ni adalah bahasa agama kita. Bahasa agama kita yang mestilah sebenarnya kita fahami bahasa agama kita sebenarnya. Okay. Jadi kita harap-haraplah kita semua boleh memahami bahasa Arab, dan bahasa Arab ni boleh kita ajarkan kepada orang lain. Jadi kita dapatkan pahala, dan pahala kita pun berlipat ganda. Baik. Terima kasih Ustaz. Jadi oleh kerana lockdown, kita mula start online ni bila first lockdown 18 hari bulan Mac. Lepas 1 bulan kita tengok pelajar-pelajar kita ni macam mana. Kita pun mulalah buat online. Tapi budak pelajar-pelajar tu bila dah 1 bulan dah lari pada pengajian, terus hilang. Ini kena second lockdown ni di Kuala Lumpur dengan Selangor. Jadi kita terpaksa cepat-cepat kita buatkan pelajaran online. Kita buat pelajaran online. Kita mula dengan pengajian bahasa Arab Al-Quran. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, untuk pelajar-pelajar kita yang telah pun dia ambil oleh ibu bapa mereka semalam ini, semuanya dah balik ke Johor, ke Selangor, lama semua dah balik. Kami terpaksa buat kelas online. Sebenarnya tujuannya untuk pelajar-pelajar kami, tapi daripada pelajar-pelajar kami saja yang dapat kita buka. Kerana matlamat kami, inilah jihad kita. Kita nak menyampaikan agar bahasa Arab Al-Quran ini
akan dipahami, diminati dan diyakini untuk semua belajar. Kita nak produce tenaga-tenaga pengajar yang mana yang dah faham. Tak lama baliklah kamu ke Johor, baliklah kamu ke Terengganu, ke Kelantan, ke Kedah, ke Perak, Melaka, Johor, Negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Selangor. Baliklah ke tempat masing-masing. Kita akan buat rangkaian-rangkaian untuk mempelajari bahasa Arab Al-Quran. Supaya semua bila dah tak ada apa-apa, dah habis, dah jadi api apa, nak kerja apa? Sekarang kita hajar bahasa Arab Al-Quran. Kerana semua nenek-nenek, ibu-ibu bapa, saudara mara, semuanya yang muda, yang tua, semuanya perlu, wajib mempelajari bahasa Arab Al-Quran. Jadi kepada pelajar-pelajar kita, ada yang level 2, bahasa Nahwu Sorof level Nahwu Sorof ada yang level 2. Kemudian ada yang dah masuk kitab, dah masuk nak habis 3 bulan, masuk kitab tambah baris. Mereka tu ada program lain lah. Nanti kita akan maklum mereka ada program lain. Kita akan rehat mungkin setengah jam. Sekejap lagi yang mana yang idani, yang nak masuk alim, mereka ada program lain. Ikut Zoom ke apa nanti akan bagi tahu. Melalui WhatsApp kita akan bagi tahu. Kita akan rehat. Baik, sebelum kita rehat, kita berhenti terus untuk hari ini. Kita akan maklum lagi kepada tuan-tuan besok insya-Allah jam 8.30 bersama lagi kita di sini. Baik, Ustaz Farid, sila bagi kata-kata sikit bagaimana nasihat-nasihat untuk kepada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ilmu Allah Ta'ala ni adalah salah satu daripadanya adalah ilmu untuk memahami Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran. Jadi cara dia kena beli buku ni dulu. Kemudian para pelajar kita mengikuti pengajian kita, tekan butang share di bawah tu supaya dapat sebarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak-banyaklah kerana mengikut program kita. Dan kepada yang tidak tahu bahawa Pusat Tarbiyah Taqwa ini sudah mempunyai lebih kurang 100 lebih pelajaran-pelajaran grammar kita, Nahwu dan Sorof, yang mana tuan-tuan, puan-puan semua boleh mengikuti melalui YouTube. Bukakan, tengok, type Pusat Ilmu At-Taqwa. Untuk YouTube ni kita tuliskan dia bawah Pusat Ilmu At-Taqwa. Jadi boleh tengok semua syarahan-syarahan kelas-kelas pengajian daripada Ustaz Farid, Ustaz Angah, Ustaz Ustaz Farid tadi, dan ada juga tazkirah, ada juga ceramah-ceramah bab amal ibadat dan sebagainya. Tengoklah melalui Pusat Ilmu At-Taqwa YouTube. Kalau Facebook, Pusat Tahfiz At-Taqwa. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan kerana memberi masa kepada kita. Mudah-mudahan kita sampaikan kepada kawan-kawan kita yang lain. Sangat baik jika dibeli buku, kita hadiahkan kepada anak-anak kita, saudara mara kita, supaya semua dapat mengikuti. Dan kerana buku ini sangat-sangat mudah, kita akan daripada A sampailah ke ujungnya Z, kita akan go through buku surat 1 sampai ke ujungnya, insya-Allah semua dapat mengikuti. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.